video ni. Okey, kita mulakan kelas sekarang. Saya akan tunjukkan macam slide. Tayar screen. Okey. Ni slide Ustazah, nampak jelas tak slide Ustazah? Okey, alhamdulillah. Yang pastinya okay, alhamdulillah. Okey. Yang pastinya slide ni ditulis latih to be bahasa Arab. Okay, sambung seterusnya ni markah terkumpul untuk setiap kumpulan. Okey, sambung seterusnya. Jom kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Amin. Sambung. Okey, sebelum kita mula kita buat ulang kaji dahulu berkenaan pembelajaran lepas. Okey. Hari Jumaat lepas kita belajar berkenaan apa? Hari Jumaat lepas kita belajar berkenaan tentang anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah. Apakah yang dimaksudkan dengan anwa'ul jumlah ni? Anwa' bermaksud jenis-jenis. Jumlah bermaksud ayat. Jadi dalam bahasa Arab ada jenis-jenis ayat. Bahasa Arab dia ada jenis-jenis ayat dia. Macam bahasa Melayu pun ada jenis-jenis ayat dia. Jawi pun ada jenis-jenis ayat dia. Contoh kalau Jawi ayat penyata, ayat seru kan contohnya kan. Ayat apa lagi? Ayat soal contohnya. Itu jenis-jenis ayat dalam Jawi. Dalam bahasa Melayu ada ayat pasif, ada ayat aktif. Kalau bahasa Arab pula dia terbahagi kepada dua jenis sahaja jenis-jenis ayat dia. Jenis-jenis ayat dalam bahasa Arab dia terbahagi dua sahaja. Iaitu apa dia? Iaitu yang pertama adalah jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Yang kedua adalah jumlatul fi'liyah. Apakah yang dimaksudkan dengan jumlatul ismiyah ni? Jumlatul ismiyah adalah ayat yang bermula dengan kata nama. Jumlatul ismiyah bermaksud adalah ayat yang bermula dengan kata nama. Sekejap saya rasa macam saya tak tekan rekam. Okey, saya dah tekan rekam dah. Okay, sambung. Jumlatul ismiyah bermaksud ayat yang bermula dengan kata nama. Ayat biasa panjang kan. Kalimat yang pertama dalam ayat tersebut kalau dimulai dengan kata nama, kita boleh kategorikan ayat tersebut sebagai jumlatul ismiyah. Okey. Pembahagian yang kedua adalah jumlatul fi'liyah. Maksud jumlatul fi'liyah apa dia? Jumlatul fi'liyah maksudnya adalah ayat yang bermula dengan kata kerja. Dalam satu ayat tu ada banyak perkataan kan. Perkataan yang pertama sekali dalam ayat tersebut, kalau perkataan pertama sekali dalam ayat tersebut adalah kata kerja, jadi kita akan kategorikan ayat tersebut sebagai jumlatul fi'liyah. Sebagai ayat jumlatul fi'liyah. Okay. Contoh kan jumlatul ismiyah. Contoh jumlatul ismiyah. Fatimah sedang menyiram pokok. Fatimah sedang menyiram pokok. Okey. Jadi perkataan yang pertama adalah Fatimah. Fatimah adalah kata nama. Jadi bila ayat tersebut dimulai dengan kata nama, ayat tersebutlah kita kategorikan sebagai jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Okey, seterusnya contoh untuk jumlatul fi'liyah. Contoh jumlatul fi'liyah. Duduk Hazim di atas kerusi. Duduk Hazim di atas kursi. Perkataan yang pertama dalam ayat tersebut adalah duduk. Ataupun kalau dalam bahasa Arab ni disebut yajlisu. Kalau kita tukar ayat tersebut kepada bahasa Arab, yajlisu Hazim alal kursi. Duduk Hazim atas kursi. Perkataan yang pertama dalam ayat tersebut adalah yajlisu. Ataupun dalam bahasa Melayu duduk. Jadi bila perkataan pertama dalam ayat tersebut adalah kata kerja, jadi ayat tersebut dalam bahasa Arab kita panggil sebagai ayat kata kerja ataupun dalam bahasa Arabnya jumlatul fi'liyah. Jumlatul fi'liyah. Antara soalan yang selalu keluar dalam tajuk ni adalah kadang tu yang baru-baru ni kita buat adalah kita kena tukar ayat tersebut. Contohnya kalau ayat tersebut jumlatul ismiyah, kita kena tukar kepada jumlatul fi'liyah. Itu antara contoh soalan dia lah dan Ustazah rasa insyaAllah kamu boleh buat. Okey. Sambung seterusnya. Okay, yang ni untuk hari Khamis pula. Ulang kaji pembelajaran hari Khamis. Hari Khamis kita belajar apa? Hari Khamis kita belajar berkenaan tentang al-kalimat wa aqsamuha. Al-kalimat wa aqsamuha. Apa maksud al-kalimat? Al-kalimat maksudnya perkataan. Perkataan wa aqsamuha ni maksudnya apa? Wa aqsamuha bermaksud dan pembahagiannya. Kalimat ataupun perkataan dan juga pembahagiannya. Macam saya cakap, bahasa Melayu contohnya kan, bahasa Melayu kata ataupun perkataan dia terbahagi kepada macam-macam jenis. Antaranya kata tanya, kata nama, kata adjektif,
kata tugasan, itu dalam bahasa Melayu, pembahagian dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab pun ada pembahagian dia. Perkataan dalam bahasa Arab pun dia ada pembahagian dia. Dan perkataan dalam bahasa Arab dia terbagi kepada 3. Itu yang kita belajar di Khamis lah kan. Perkataan dalam bahasa Arab dia terbagi kepada 3. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah isim ataupun ismun. Isim ni maksud dia apa? Isim ni maksudnya adalah kata nama. Isim adalah kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab adalah isim. Okey. Seterusnya, pembahagian yang kedua adalah fa'lun. Yang kedua, pembahagian kedua untuk perkataan dalam bahasa adalah fa'lun. Fa'lun maksud dia apa? Fa'lun maksudnya kata kerja. Fa'lun maksudnya kata kerja. Seterusnya, yang ketiga, pembahagian yang ketiga adalah harfun. Harfun maksud dia apa? Harfun maksudnya kata sendi nama. Contoh isim. Contoh isim untuk kata ataupun kata nama dalam bahasa Arab adalah Muhammadun. Nama orang. Kata nama, maksud kata nama apa? Contohnya kata nama orang, nama benda, nama binatang, singa ke, harimau ke, nama orang contohnya Muhammad ke, Dini ke, Madihah ke, Madinah ke, Eliazid ke. Itu semua kata nama. Dan itu adalah pembahagian yang pertama lah yang pastinya. Ataupun contoh lain, nama tempat kan. Nama tempat pun kita boleh kategorikan di bawah isim dalam bahasa Arabnya. Okey. Seterusnya pembahagian yang kedua adalah fa'lun. Tengok contoh untuk fa'lun. Fa'lun ni maksud dia apa? Fa'lun maksudnya kata kerja. Ataupun senang kita faham adalah perbuatan. Contoh perbuatan, contoh dalam bahasa Arab dia la'ibah. Contohnya kalau kita jumpa perkataan la'ibah. La'ibah ni maksudnya apa? La'ibah bermaksud bermain. Bermain adalah satu perbuatan, satu kata kerja. Jadi kita boleh kategorikan dia sebagai fa'lun. Kategori fa'lun dalam bahasa Arabnya. Fa'lun tu maksudnya kata kerja. Bermain ni kita boleh kategorikan sebagai kata kerja ataupun dalam bahasa Arabnya fa'lun. Sambung seterusnya pembahagian yang ketiga ialah harfun. Apa contoh harfun? Contoh harfun adalah ila. Ila ni maksud dia apa? Ila ni maksudnya ke. Harfun ni maksudnya kata sendi nama. Benda yang, kata yang menghubungkan di antara satu kalimat dengan kalimat lain. Contoh, Muhammad dengan sekolah. Perkataan ni kita nak hubungkan dengan apa? Kita akan hubungkan dengan ke. Kita akan hubungkan dengan kata sendi nama iaitu ke. Muhammad ke sekolah. Ataupun dalam bahasa Arabnya, Muhammad ilal madrasah. Muhammad ke sekolah. Okey. Itu yang pastinya berkenaan pembahagian perkataan dalam bahasa Arab. Jadi kalau boleh Ustazah ingat, Ustazah harapkanlah kamu kalau boleh terus hafal. Kalau Ustazah tanya apa pembahagian kalimat dalam bahasa Arab, kamu kena sebut ada 3 semuanya Ustazah. Yang pertama isim, yang kedua fa'il ataupun fa'lun, yang ketiga adalah harfun. Yang pertama isim, kedua fa'il, yang ketiga harfun. Lepas tu terangkanlah isim maksudnya kata nama, yang fa'lun atau fa'il maksudnya kata kerja, harfun maksudnya kata sendi nama. Okey. Itulah yang itu yang pasti kita dah belajar minggu lepas lah yang pastinya kan. Okey. Untuk hari ni apa yang kita akan belajar adalah untuk tiga-tiga perkara ni, untuk tiga-tiga kategori kalimat ni ataupun tiga-tiga pembahagian untuk perkataan ni kita akan belajar tentang apa mufradat yang ada di bawah isim. Contohnya apa yang ada, apa kosakata yang ada di bawah isim, apa kosakata yang ada di bawah fa'il, apa kosakata yang ada di bawah harfun. Hari ni kita akan hafal dan juga kita akan belajar dan hafal perkataan-perkataan mengikut kategori-kategori dia. Kan kita belajar ada 3 kategori kan. Hari ni kita akan belajar kosakata-kosakatanya dalam bahasa Arab. Okey. Sambil-sambil terang tu saya harapkan supaya kamu sambil tu kalau boleh terus hafal. Sambil tu terus hafal. Okey, jom kita tengok kosakata untuk pembahagian yang pertama iaitu isim. Okey. Isim apa maksud dia? Isim adalah kata nama. Contoh kata nama singa, unsur-unsur abstrak. Unsur-unsur abstrak contohnya apa? Unsur-unsur abstrak contohnya batu, tak pun barang-barang dalam kelas kita sendiri kan. Barang-barang dalam kelas kita adalah benda yang kita boleh nampak. Contohnya pemadam. Pemadam adalah kata nama juga dalam bahasa Arabnya. Okay, jadi hari ni kita akan belajarlah perkataan-perkataan tersebut dalam bahasa Arab dia. Ustaz kategorikan isim yang perkataan-perkataan isim yang wajib kamu hafal untuk tahun ni kepada 3.
kepada 3 perkara. Dan 3 perkara ni adalah antara yang selalu jugalah masuk dalam peperiksaan UPKK dan bakal masuk dalam peperiksaan akhir tahun kamu. Mungkin sedikit daripada perkataan ni Ustaz akan masukkanlah dalam peperiksaan akhir tahun kamu. Okay, ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori syahsun ataupun individu. Individu ni maksudnya siapa-siapa yang biasa kita jumpa dekat dalam kehidupan kita, contohnya kawan, keluarga, ibu bapa. Senang kata syahsun ni berkenaan tentang orang yang biasa kita jumpa. Okey. Dan orang-orang semua adalah kata nama, di bawah kategori kata nama. Seterusnya, pembahagian yang kedua adalah makanun, tempat. Makanun ni maksudnya tempat. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut makan maksudnya makan kan. Dalam bahasa Arab makanun tu maksudnya tempat. Makanun tu maksudnya tempat. Okey. Jadi tempat adalah salah satu pembahagian ataupun senang kata tempat adalah kata nama. Tempat kata nama. Contoh sekolah kata nama. Hospital kata nama. Okey, jadi tu yang Ustaz akan mintakan kamu hafal lah perkataan-perkataan mufradat ni supaya memudahkan kamu untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Okey, seterusnya barang-barang dalam kelas. Barang-barang dalam kelas juga adalah kata nama. Sebab apa barang-barang dalam kelas adalah unsur abstrak. Apa maksud unsur abstrak? Akan saya terangkan sebelum ni. Isim adalah kata nama. Apa maksud kata nama? Kata nama adalah nama orang ataupun unsur abstrak. Unsur abstrak maksudnya adalah benda yang maujud, benda yang kita boleh nampak. Contoh pensel kan. Pensel kita boleh nampak dah benda dia. Bila kita boleh nampak pensel, maksudnya itu adalah kata nama. Itu adalah kita boleh jatuhkan dia di bawah kategori isim dalam bahasa Arab ni. Kita boleh jatuhkan dalam kategori kata nama. Okay. Pastinya dah 3 kategori yang Ustazah akan minta kamu hafal. Dan sambil tu Ustazah akan terangkan dan sambil-sambil tu kamu belajarlah untuk sebut perkataan-perkataan ni. Okay. Okey, perkataan kategori yang pertama iaitu syahsun. Syahsun adalah individu. Kita akan belajarlah benda-benda yang item-item yang penting dalam bab individu ni ataupun orang-orang yang ada dalam hidup kita. Antara contohnya zamilun. Zamilun adalah isim yang pastinya zamilun maksud dia apa? Zamilun maksudnya kawan. Lepas ni kalau kamu nak sebut kawan kamu dalam bahasa Arab, kamu bolehlah kalau nak sebut kawan kamu tapi tak guna bahasa lain, bolehlah kamu sebut zamilun. Perkataan zamilun. Zamilun ni maksud dia apa? Zamilun maksudnya kawan. Zamilun maksudnya kawan. Seterusnya, kadang tu kita boleh guna perkataan zumala juga. Cumanya beza zamilun dengan zumala ni, sebenarnya zumala ni daripada perkataan zamilun. Dia ada pertambahan alif dengan hamzah kat belakang ni sebab nak menunjukkan zumala untuk menunjukkan ramai kawan. Kalau zamilun ni seorang kawan. Kalau zumala maksudnya ramai kawan. Zumala maksudnya ramai kawan. Maksudnya kawan juga, cumanya jumlahnya lebih ramai daripada zamilun ni. Zamilun ni seorang, zumala ramai kawan. Seterusnya kadang tu kawan juga kita boleh guna perkataan sadiqah. Sadiqah pun juga maksudnya kawan. Perkataan-perkataan ni selalu juga kita akan jumpa dalam peperiksaan PKK dan juga peperiksaan dan juga mungkin kemungkinan Ustaz akan masukkan dalam peperiksaan akhir tahun. Jadi hafallah perkataan-perkataan ni. Okey, seterusnya. Apa lagi perkataan untuk individu? Antaranya keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab ni kita sebut usrah. Keluarga dalam bahasa Arab kita sebut usrah. Usratun ataupun ejaannya usratun. Usratun adalah keluarga. Seterusnya abun. Abun ataupun walidun. Abun ataupun walidun maksudnya bapa. Lepas ni kalau kamu nak guna bahasa lain sikit daripada bahasa yang biasa kamu panggil ayah kamu kan, kamu try lah guna abun ataupun walid. Kalau abah kamu tak tahu, kamu terangkan dekat abah kamu. Abah, maksud abun ataupun walidun tu maksudnya bapa. Hari ni saya belajar satu perkataan baru iaitu abun dengan walidun. Abun dengan walidun maksudnya bapa ataupun ayah ataupun abah kan. Kat biasa kita biasa panggil kat rumah. Kadang ada kawan kita mungkin panggil papa kan. Papa. Okey, seterusnya umun. Umun maksudnya ibu. Umun, umi. Umun, umi tu sama lah maksud dia. Umun ataupun umi maksudnya ibu. Seterusnya saudara lelaki ataupun senang kata abang kan. Abang ataupun adik lelaki kita. Saudara lelaki, kalau adik lelaki kita akan sebut akhun sorir. Akhun sorir maksudnya adik yang kecil. Adik yang kecil. Saudara lelaki yang kecil. Saudara lelaki yang kecil maksudnya yang bawah umur kita. Adik lah. Kalau ahun kabir tu maksudnya besar. Ahun kabir maksudnya saudara lelaki yang besar. Maksudnya lebih besar usia daripada kita. Ahun kabir adalah abang. Ahun sorir maksudnya adik lelaki. Seterusnya ukhtun. Ukhtun maksudnya kakak ataupun adik perempuan. Yang pastinya ukhtun ni adalah saudara perempuan kita. Okey. Seterusnya walad.
Dia beza daripada perkataan walidun ni. Kalau walidun dia ada tambah alif kat sini. Kat sini dia tak ada tambah alif. Kalau walidun tadi maksud dia bapa. Kalau walad maksudnya anak lelaki. Walad maksudnya anak lelaki. Seterusnya anak perempuan. Anak perempuan adalah bintun. Anak perempuan adalah bintun dalam bahasa Arabnya. Seterusnya tiflun. Tiflun maksudnya bayi. Untuk siapa-siapa yang mak dia baru lahirkan baby kan, bolehlah panggil baby tu tiflun. Tiflun tu maksudnya baby ataupun bayi. Tiflun maksudnya bayi ataupun baby. Okey, seterusnya. Siapa lagi individu yang biasa kita jumpa dekat dalam kehidupan kita, antaranya adalah guru lelaki. Guru lelaki dalam bahasa Arab apa? Muallimun ataupun mudarrisun. Muallimun ataupun mudarrisun. Okey, seterusnya guru perempuan. Guru perempuan dalam bahasa Arab ni dia tambah tamar butah. Muallimun untuk guru lelaki. Kalau guru perempuan, muallimatun. Ditambah tamar butah jadilah perkataan sebut guru perempuan. Muallimatun adalah guru perempuan ataupun mudarrisatun. Kita boleh panggil guru kita muallimatun ataupun mudarrisatun. Seterusnya, yang biasa kita jumpa dalam kehidupan kita, murid lelaki. Ustazah selalu jumpa kamu lah kan, murid lelaki. Madiha, Madinah, murid perempuan. Murid lelaki dalam bahasa Arab apa? Murid lelaki dalam bahasa Arab adalah murid lelaki dalam bahasa Arab adalah murid lelaki dalam bahasa Arab tilmizun ataupun tolibun. Okey, seterusnya kalau murid perempuan tilmizatun dengan tolibatun. Kalau murid perempuan dalam bahasa Arab tilmizatun ataupun tolibatun. Okey, seterusnya guru besar. Guru besar pun selalu kita jumpa kan. Guru besar lelaki dalam bahasa Arabnya mudirun. Kalau guru besar perempuan dalam bahasa Arabnya kita sebut mudiratun. Okey, seterusnya peniaga. Peniaga juga biasa kita jumpa, individu yang biasa kita jumpa dalam bahasa Arabnya tajirun ataupun bai'un. Tajirun dengan bai'un ni sama. Itu maksudnya peniaga. Seterusnya doktor lelaki ataupun perempuan. Doktor lelaki ataupun perempuan dalam bahasa Arabnya tobibun ataupun tobibatun. Okay. Okey, sambung seterusnya. Makanun. Makanun maksudnya tempat. Makanan maksudnya tempat. Okey. Dan yang pastinya tempat di bawah kategori isim. Di bawah kategori kata nama. Okey. Antara contoh tempat adalah madrasah. Madrasah. Madrasah maksudnya apa? Madrasah maksudnya sekolah. Lepas ni kalau kamu belik-belik kertas kamu kan kamu jumpa perkataan madrasah. Madrasah tu maksudnya apa? Kamu tengok balik nota kamu ni. Madrasah maksudnya sekolah. Seterusnya suq. Suq maksudnya pasar. Suq maksudnya pasar. Dauratil miyah maksudnya tandas. Dauratil miyah maksudnya tandas. Mat'am, kantin. Baits maksudnya rumah. Rumah kita duduk sekarang tengah duduk ni, kita boleh panggil dia baits. Baits tu maksudnya rumah. Baits maksudnya rumah. Seterusnya maktabah. Maktabah maksudnya pusat sumber. Maktabah maksudnya pusat sumber. Seterusnya musalla. Musalla maksudnya surau. Musalla maksudnya surau. Seterusnya al-idarah. Al-idarah maksudnya pejabat. Mal'ab maksudnya padang. Masjid maksudnya masjid. Qaryah. Qaryah maksudnya kampung. Qaryah maksudnya kampung. Jadi yang pastinya semua ni adalah tempat dalam bahasa Arabnya. Semua ni adalah tempat. Tempat dalam bahasa makanun yang pastinya. Dan semua ni adalah isim. Sebab apa? Sebab benda-benda ni semuanya adalah tempat. Sekejap saya nak bantu kawan-kawan masuk. Selamat datang Eliazid. Okey, sambung. Okey, nampak tak slide? So takut saya terkeluar tadi kamu jadi tak nampak slide. Boleh nampak tak slide? Sampai. Okay, Alhamdulillah. Okey, sambung. Yang pastinya semua-semua ni adalah isim. Di bawah kategori kata nama. Okey, seterusnya apa lagi perkataan yang biasa keluar dalam perusahaan adalah berkenaan tentang apa barang-barang yang ada dalam kelas. Okey, kelas dalam bahasa Arabnya adalah faslun. Nanti kalau kamu jumpa dalam kertas peperiksaan kamu jumpa faslun. Faslun ni maksudnya apa? Ingat, faslun maksudnya kelas. Faslun maksudnya kelas. Seterusnya, qalam rasasin. Qalam rasasin maksudnya pensel. Qalam rasasin maksudnya pensel. Seterusnya, qalam maksudnya pen. Qalam maksudnya pen. Mimsahah. Mimsahah maksudnya pemadam. Mimsahah maksudnya
pemadam. Mistoratun ataupun mistorah. Mistorah maksudnya pembaris. Kitab. Kitab maksudnya buku. Kitab. Majalat. Majalat maksudnya majalah. Seterusnya, hakibah. Hakibah maksudnya beg. Hakibah maksudnya beg. Maktab. Tadi maktabatun, ni maktab. Kalau maktab dia tak ada ta marbutah, maktab maksudnya meja. Meja kalau kamu tengah duduk atas meja, duduk atas meja pula. Tengah menggunakan meja, kamu sebutlah meja tu dalam bahasa Arabnya maktab. Maktab. Seterusnya, gunting. Gunting dalam bahasa Arab kita sebut apa? Gunting dalam bahasa Arab kita sebut miqas. Miqas. Miqas maksudnya gunting. Seterusnya, kipas. Kipas dalam bahasa Arab kita sebut apa? Kipas dalam bahasa Arab kita sebut mirwahah. Mirwahah. Seterusnya, basikal. Basikal dalam bahasa Arab kita sebut darrajah. Basikal dalam bahasa Arab kita sebut darrajah. Seterusnya, kereta. Kereta dalam bahasa Arab adalah sayyarah. Inilah benda-benda yang biasa kita jumpa. Dan juga unsur-unsur abstrak yang biasa kita kategorikan dia di bawah isim ataupun kata nama. Okey, seterusnya kita belajar pula mufradat ataupun kosakata di bawah kata kerja. Kita belajar pula, kita hafal pula berkenaan mufradat ataupun kosakata di bawah kategori kata kerja. Okey, jom kita tengok. Okey, ini dia kosakata yang selalu masuk dalam peperiksaan ataupun format PKK. Antaranya apa dia? Antara kata kerja yang biasa masuk dalam peperiksaan ni dia. Ya'malu ataupun amila. Okay, macam saya cakap sebelum ni, macam kita nak kenal fi'il. Macam kita nak kenal kata kerja dalam bahasa Arab. Caranya biasanya dia ada penambahan ya ataupun ta kat depan. Ataupun biasanya digunakan perkataan dasar dia. Contohnya perkataan dasarnya adalah amila. Jadi ya amila kalau sedang benda sedang dibuat, sedang bekerja, kita akan gunakan ya'malu. Ya'malu ataupun amila ni maksud dia apa? Ya'malu ataupun amila ni maksudnya bekerja. Bekerja. Seterusnya yatanawwalu. Yatanawwalu ataupun tanawwal maksudnya mengambil. Contoh ayat yatanawwalu yatanawwalu al-Yazid al-futur. Maksudnya mengambil, futur maksudnya sarapan. Mengambil al-Yazid sarapan. Mengambil adalah kata kerja di bawah kategori kata kerja. Yang pastinya yang sekarang ni, waktu ni kita akan hafal pula mufradat kosakata tentang kata kerja. Okey, seterusnya kata kerja yang seterusnya adalah nama ataupun yanamu. Nama ataupun yanamu maksudnya tidur. Lepas ni kalau kita jumpa kawan kita tengah tidur, kamu tengah nama je. Nama tu maksud dia apa? Nama ataupun yanamu maksudnya tidur. Seterusnya roja'a ataupun yarji'. Yarji'. Roja'a ataupun yarji' maksudnya pulang. Kan ada lagu pulang tu kan. Dalam bahasa Arab lagu pulang tu adalah roja'a. Pulang dalam bahasa Arab apa? Roja'a kan. Roja'a ataupun yarji'u adalah maksudnya pulang. Seterusnya qara'a ataupun yaqra'u. Qara'a ataupun yaqra'u maksudnya membaca. Qara'a ataupun yaqra'u maksudnya membaca. Siapa-siapa yang hobi dia membaca, bolehlah guna perkataan qara'a ni. Qara'a ni maksudnya membaca. Yang pastinya ini adalah fi'il lah kan. Seterusnya fi'il yang seterusnya kataba ya'tub. Kataba ataupun ya'tubu. Kataba ataupun ya'tubu maksudnya menulis. Seterusnya dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu maksudnya masuk. Kharaja yahruju khurujan. Kharaja ataupun yahruju ataupun khurujan adalah keluar. Seterusnya jalasa ataupun yajlisu. Kadang digunakan perkataan jalasa, kadang dia guna perkataan yajlisu. Jalasa ni sebab apa? Sebab dia yang dia lepaskan. Dia lepas dia akan gunakan perkataan asal. Kalau yang sedang berlaku dia akan guna ya ataupun ta. Yajlisu. Jalasa ataupun yajlisu ni maksudnya duduk. Jalasa ataupun yajlisu maksudnya duduk. Seterusnya qama ataupun yakum. Qama ataupun yakum maksudnya bangun. Seterusnya akala ataupun yakulu. Kadang digunakan akala, kadang digunakan yakulu. Akala dengan yakulu ni maksudnya makan. Syariba ataupun yashrubu. Syariba ataupun yashrubu maksudnya minum. Syariba ataupun yashrubu maksudnya minum. Okey, sambung dengan kata kerja yang seterusnya. La'aba ataupun yula'ibu. La'aba ataupun yula'ibu tadi kan maksudnya bermain ataupun main. Rakiba, yarkibu. Rakiba ataupun yarkibu maksudnya tunggang. Darasa yadrusu belajar. Ishtara yashtari maksudnya membeli. Ba'a yabi'u menjual. Tala'a yutali'u maksudnya mengulang kaji. Sa'ada yusa'idu. Sa'ada yusa'idu maksudnya menolong. Zahaba yazhabu pergi.
Ghasala yaghsilu, mencuci. Ahabba yuhibbu. Ahabba maksudnya ataupun yuhibbu maksudnya menyukai. Seterusnya najaha yanjahu, berjaya ataupun berhasil. Yanjahu Madinah fil imtihan. Yanjahu Madinah fil imtihan. Yanjahu maksudnya berjaya. Madinah fi maksudnya dalam, imtihan maksudnya peperiksaan. Berjaya Madinah dalam peperiksaan. Sebenarnya ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u bermaksud berkumpul. Yang pasti ini adalah fi'il. Okey, seterusnya fi'il yang seterusnya adalah waqa'a yaqa'u. Waqa'a ataupun yaqa'u. Waqa'a atau yaqa'u ni maksudnya terjadi ataupun berlaku. Istaiqaza yastaiqizu maksudnya terjaga ataupun bangun. Terjaga ataupun bangun dari tidur. Dalam bahasa disebut istaiqaza ataupun yastaiqizu. Ihtafala yahtafilu maksudnya merayakan. Contoh merayakan hari Aidil Adha, Aidil Fitri. Kita akan gunakan ihtafala ataupun yahtafilu. Solat dalam bahasa Arab apa? Solat solla ataupun yusolli. Seterusnya qaddama yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu ni maksudnya menawarkan ataupun memberikan. Contohnya yuqaddimu al-mudir al-hadaya. Memberi mudir. Mudir tadi maksudnya apa? Mudir maksudnya guru besar kan. Memberi guru besar hadiah. Al-hadaya maksudnya hadiah. Seterusnya ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u juga adalah kata kerja yang bermaksud datang. Ja'a yaji'u maksudnya datang. Masya yamshi berjalan. Rasama yarsumu melukis. Soma yasumu berpuasa. Tawajada yatawajjadu. Tawajada ataupun yatawajjadu maksudnya ada. Ini pun menunjukkan kepada perbuatan. Wujud. Takawwana yatakawwanu. Takawwana yatakawwanu maksudnya dijadikan. Terjadi. Itu pun adalah kata kerja. Yang pastinya kesemua-kesemua ni adalah fi'il-fi'il ataupun kata kerja yang biasa masuk dalam peperiksaan UPKK, format UPKK. Dan juga kemungkinan akan masuk dalam peperiksaan akhir tahun kamu. Jadi Ustazah harapkan kamu boleh hafal lah dengan baik kata-kata kerja ni. Sambil-sambil baring tu kan, nak tak ada buat apa-apa, hafal lah perkataan-perkataan ni. Boleh tambah kosakata bahasa Arab kamu. Kamu pun boleh jadi pandai bahasa Arab sebab banyak kosakata. Okay? Dan kosakata-kosakata ni Ustazah dah bagi dekat dalam grup WhatsApp. Kamu boleh check untuk kamu tengok lah, untuk kamu hafal. Okay, download dan juga hafal. Okay? Seterusnya, kategori yang ketiga. Kategori kata yang ketiga, perkataan ataupun kalimah yang ketiga dalam bahasa adalah harfun. Iaitu kata sendi nama. Okay, jom kita tengok apa mufradat-mufradat yang boleh kita hafal dalam kategori harfun ni. Antaranya adalah an, bi, kaf, ka, ala, min, fi, li dengan ila. Okay. An, bi, ka, ala, min, fi, li, ila. Okay, harfun apa dia? Harfun macam saya cakap sebelum ni, dia adalah kata sendi nama. Dan dalam bahasa Arab ni, dia biasanya perkataan yang pendek-pendek saja. Dia adalah perkataan yang pendek-pendek saja. Ini pun wajib juga untuk kamu hafal, untuk memudahkan kamu untuk menjawab soalan dalam peperiksaan akhir tahun. Ataupun soalan dalam UPKK nanti. Dalam peperiksaan UPKK. Dapat hafal dengan baik, mudah untuk kamu jawab soalan peperiksaan nanti. Okay? Kita tengok harfun yang pertama adalah an. An maksudnya tentang ataupun dari, mengenai. Kalau boleh terus hafal, an tu maksudnya tentang, dari, mengenai. Bi, dengan. Kalau ka, seperti. Ala, atas, di atas. Ala ni maksudnya di atas. Selalunya ayat yajlisu Muhammad alal kursi. Ala tu maksudnya ala, maksudnya atas. Min, dari ataupun daripada. Fi, di ataupun dalam, ataupun pada ataupun di dalam. Li maksudnya untuk, bagi, milik. Ila maksudnya kepada, sehingga. Okay, yang pasti inilah mufradat-mufradat yang wajiblah untuk kamu hafal untuk memudahkan kamu menjawab soalan peperiksaan. Bukan saja untuk memudahkan untuk kamu menjawab soalan peperiksaan, tapi bagi kamu seronok. Contohnya untuk tambah pengetahuan. Dan satu lagi, bagi kamu seronok baca Al-Quran. Bila kamu baca Al-Quran, Ustazah dah pernah ajar dah sebelum ni perkataan ni, dan saya tahu maksud perkataan ni. Contoh an kan kamu jumpa dalam Al-Quran. Kamu boleh terangkan dekat siapa-siapa. An ni maksud dia tentang, dari, mengenai. Bi ni maksudnya dengan. Ka ni maksudnya seperti. Kadang-kadang kamu terjumpa perkataan ala dekat dalam Al-Quran. Kamu boleh faham sikit-sikit dah maksud dia. Ala tu maksudnya atas, di atas. Kan?
Jadi ni bagi kamu seronok untuk baca Al-Quran dan juga bagi kamu tambah pengetahuan ataupun mufradat kamu. Okey. Pasti itulah yang pasti berkaitan tentang mufradat-mufradat isim, kata kerja ataupun fi'il dan juga mufradat-mufradat ataupun kosakata harfun yang wajib untuk kamu hafal. Yang kalau boleh perlu untuk kamu hafal untuk memudahkan kamu dalam peperiksaan. Okey. Selesai untuk tu, kita ada masa lagi. Jadi kita akan sambung dengan kita try buat latih to be. Latih to be yang kita akan buat hari ni adalah daripada, untuk mulanya kita akan buat kertas ramalan 1 UPKK Bahasa Arab. Jadi Ustazah bagi masa dalam 5 saat macam tu ataupun 10 saat macam tu ataupun 15 saat, cari pelan-pelan kertas ramalan kamu. Kertas ramalan Bahasa Arab kamu. Lepas tu buka muka surat 1, bukan muka surat kan muka surat tulis muka surat 3. Dah. Okey, jadi yang pastinya bukan muka surat 3, yang muka surat 1. Saya tersilap tulis. Dia muka surat 1. Okey dah. Okey. Siapa-siapa yang dah, okey kita tunggu dulu untuk kawan-kawan kita yang lain Okey. Dah bagi jawapan. Kenapa saya dah bagi jawapannya? Ya Allah. Saya tekan ke tadi? Oh, okey. Tak apa. Okey. Tak apa. Walaupun saya dah bagi jawapan, saya tetap akan bincangkan juga macam cara nak jawab dia. Dah salin. Okey, good. Tak apa. Okey. Yang pastinya soalan yang saya akan bincangkan hari ini adalah pada soalan kertas ramalan 1 PKK Bahasa Arab muka surat 1. Pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni ada soalan berkenaan kata nama. Perkataan daripada kategori kata nama iaitu bag. Bag. Bag adalah unsur abstrak. Unsur abstrak adalah kata nama di bawah kategori isim. Okey, tadi saya dah bagi dah apa mufradat dalam unsur abstrak kan. Antaranya bag. Bag dalam bahasa kita tengok sini apa dia? Sudah besarkan. Bag kat sini dalam bahasa Arabnya adalah bag hakibatun kan? Hakibatun. Jadi carilah mana perkataan bag kat sini. Hakibatun. Mim sahatun ke, hakibatun ke, saburatun ke, qalam. Jadi yang betul adalah ba kan. Jadi jawapan dia ba. Nombor 3 jawapan dia ba. Bulatkanlah pada jawapan ba. Ini saya rasa mudah. InsyaAllah mudah. Okey. Dah ke salin jawapan dia? Dah. Dini dah. Dah. Okey, boleh faham kan? Senang kan? Ini mudah kan? InsyaAllah mudah. Dia dah bagi gambar, terus kita kena cari. Dalam bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arabnya ni gambar beg. Dia kena cari, kita kalau dah hafal, mudah untuk kita jawab. Ni gambar beg. Beg dalam bahasa Arab dia hakibatun. Dapatlah kamu jawapan dia hakibatun. Okey, sambung seterusnya. Okey, seterusnya adalah kertas ramalan 1. Muka surat. Muka surat apa ya? Saya takut saya tersilap. Muka surat 4. Saya tersilap kat sini. Jadi ni muka surat 4. Masih lagi kertas ramalan 1. Jadi pelan-pelan cari. Untuk yang belum jumpa, yang pasti di muka surat 4 pada soalan 31. Tengok kertas ramalan 1, cari soalan ke-31. Soalan 31. 31 sampai 35 ni kita akan buat sekarang lah. Dia dalam soalan 31 hingga 35 ni ada gambar-gambar. Okay, kita tengok dia punya arahan soalan dia. Hazim dah jumpa ke muka surat dia dan juga kertas soalan dia? Tak apa, pelan-pelan. Soalan 31. Dia ada gambar orang main bola. Dah jumpa, okay, Alhamdulillah. Yang lain-lain pun saya harapkan dapat jumpa juga. Yang pastinya dia kertas ramalan 1 Bahasa Arab. Soalan nombor 31. Jadi pelan-pelan cari. Okay. Okay. Kita akan buat yang pasti soalan 31 hingga 35. Okey, arahan soalan 31 hingga 35 ni dia suruh kita buat apa? Arahan dalam bahasa Arab. Saya akan terasik lah. Dia tulis arahan dia uktub al-jumal munasib musta'inan biswar. Uktub al-jumal munasib musta'inan biswar. Maksudnya uktub maksudnya tulis. Tulis al-jumal. Jumal tadi jumal tadi maksudnya apa? Anwa al-jumal. Anwa al-jumal. Jumal tu maksudnya ayat kan. Tulis ayat munasib. Munasib tu maksudnya yang sesuai. Munasib maksudnya sesuai. Musta'inan maksudnya berpandukan gambar. Jadi kita kena pilih ayat yang ada kat atas ni. Kat atas ni ada, dalam kotak ni ada 5 ayat. 5 ayat bahasa Arab dan kita kena masukkan pada tempat kosong ni. Berpandukan gambar. Ada gambar, jadi kita sesuaikanlah ayat ni sesuai pada
gambar yang mana. Macam tu. Tu cara dia lah yang pastinya. Jadi kalau kita dah hafal isim-isim semua ni, isim, kata kerja semua ni dan juga harfun semua ni, mudah untuk kamu jawab soalan yang macam ni. Soalan macam ni. Soalan macam ni selalu keluar dalam peperiksaan ya. Kamu punya lain, kamu okey, mungkin kamu silap kertas kot. Mungkin kamu terbuka bahagian belakang-belakang sekali. Okey, sekejap. Okey, kamu tengok mula-mula gambar strawberry tu dulu. Buka gambar strawberry tu. Buka yang pertama, muka surat pertama sekali. Muka surat pertama sekali, soalan ramalan 1 yang gambar strawberry. Okey, lepas tu buka bahagian belakang. Uh, Okey. Kan? Buka bahagian belakang tu kamu boleh terus jumpa gambar orang tengah main bola. Betul Hazim jumpa? Okay, Alhamdulillah. Okay, jumpa. Okay lah, kita sambung Okay, so harapkan yang lain-lain pun sama tau dapat jumpa. Kalau tu tak jumpa, PM je dekat Ustazah dekat dalam message. So, akan tunggu. Okay? Kita teruskan yang pastinya soalan 31 hingga 35. Apa arahan ni? Macam saya cakap tadi, arahan ni adalah kita kena pilih ayat yang ada dalam kotak ni berpandukan, pilih dan isi pada tempat kosong berpandukan gambar yang diberikan. Ada 5 ayat dan ada 5 gambar. Dia kena pilih lah yang mana satu yang sesuai, ayat mana sesuatu yang sesuai untuk gambar. Okay? Okay, soalan 31. Okay, sama-sama tengok. Okay, kalau boleh kamu jawab sama-sama tau. Kita tengok kalau kamu tak dapat buka kertas, kamu boleh tengok slide Ustazah. Kalau kamu tengok slide Ustazah, soalan 31 ni gambar dia gambar orang tengah buat apa? Gambar orang tengah buat apa sekarang ni? Tengah main bola kan? Tengah main bola. Okey, jadi apa perkataan yang sesuai untuk bermain bola ni? Jadi kita boleh try lah tengok kat sini kan. Yang Zahabat Umi ila suq. Zahabat Umi ila suq. Okey, zahabat tadi kalau kita tengok kat sini, zahaba. Zahaba adalah fi'il. Zahaba. Mana zahaba? Zahaba. Zahaba maksudnya pergi. Zahaba maksudnya pergi. Okey. Ummi ila suq. Ummi ibu. Ada gambar ibu tak kat sini? Jadi rasa sesuai tak perkataan ada ibu dekat sini? Sebab tak ada gambar mak pun kan? Jadi dia tak sesuai. Kita cari perkataan lain. Yajlisu. Muhammad fil fas. Maksud fas tadi yang kita faham, fas maksudnya apa? Fas tu maksudnya kelas. Ada kaitan tak dengan gambar ni? Gambar ni bukan kat kelas. Gambar ni dekat padang kan? Jadi tak sesuai. Kita cari lagi mana ayat yang sesuai. Al-waladu yuhibbu rukub ad-darajah. Al-waladu. Al-waladu maksudnya anak lelaki. Anak lelaki. Kita sini al-waladu tadi kan. Al-waladu, anak lelaki. Yuhibbu ni maksudnya, kita boleh cari kat sini. Yuhibbu maksudnya, Yuhibbu maksudnya menyukai. Anak lelaki suka rukub. Rukub ni maksudnya menunggang. Menunggang darajah. Darajah maksudnya basikal. Ada kaitan tak dengan ayat ke-31 ni? Dengan gambar yang 31 ni? Orang menunggang basikal. Tak ada kan tak ada kan dia main bola sepak kan? Tengok lagi ayat seterusnya. Ya'silu Yusuf fi daurah miyah. Daurah miyah ni macam pernah dengar. Daurah miyah ni maksudnya apa? Daurah miyah ni adalah makan ataupun tempat. Kita tengok tempat Dauratul Miyah. Dauratul Miyah adalah tandas. Dauratul Miyah maksudnya tandas. Ni tandas ke? Gambar 31 ni gambar tandas ke? Kelas? Tak kan? Dia kat terpadang kan? Jadi kita tengok ayat yang terakhir. Al-atfal yal'abuna qurratul qadam. Al-atfal, anak-anak. Dia boleh kata bayi dan juga boleh juga kata anak-anak. Okey. Yal'abuna. Yal'abuna maksud dia apa? Kita cari kat sini. Yal'abu, la'aba ataupun yula'ibu. Maksudnya main. Main. Jadi bila kata perkataan main, kat sini pun kita nampak orang tengah main. Jadi ayat ni sesuai lah. 31 ni, ayat yang sesuai adalah yang ni. Al-atfal yal'abuna qurratul qadam. Qurratul qadam ni maksudnya bola sepak. Qurratul maksudnya bola. Qadam maksudnya kaki. Ataupun benda apa yang biasa perbuatan yang kita gunakan kaki apa dia? Sepak kan? Jadi qurratul qadam ni maksudnya bola sepak. Dua orang budak lelaki sedang bermain bola sepak. Jadi gambar 31 sesuainya ayat yang pada kotak yang kelima ni. Saya akan berikan jawapan. Ni saya salin pelan-pelan jawapannya ayat 31. Al-atfal yal'abuna qurratul qadam.
Jadi 31 jawapan dia ayat yang sesuai yang ni dia. Jadi itulah cara nak jawab apa tu soalan begini, soalan macam ni, cari clue-clue dia. Gambar orang sedang bermain. Kalau kita hafal benda-benda perkataan-perkataan ni, mudahlah kita Yalan Abu. Yalan Abu bermain lah. Terus kita boleh detect ayat ni sesuai untuk ayat ke-31. Macam tu. Berpandukan gambar saja. Dan juga kalau kita dapat hafal sikit-sikit perkataan kat sini, hafal perkataan-perkataan kat sini, mudah untuk kita terus reti jawab soalan ni. Pastinya ayat-ayat ni ada kaitan dengan yang ni. Sebab kan ada perkataan-perkataan yang dalam ni sesuai dengan gambar ni kan. Saya link Alhamdulillah. Dini? Dah, okey. Jadi sambung seterusnya soalan 32. Jawapan. Okey, 32 sudah besarkan supaya kamu nampak dengan jelas. 32. Okey, jawab ramai-ramai. Tak apa. 32 ni gambar orang tengah buat apa? Rasa? Dekat? Tengah belajar. Tempat dia kat mana? Tempat dia dekat kelas. Kawan-kawan kita cakap dalam kelas. Okay, good. Bagus semua. Suka dengar jawapan kamu. Okay, jadi jawapan dia tepat lah. Betul lah. Gambar tu berkenaan tentang seorang lelaki sedang berada di dalam kelas. Okay, perbuatan dia tengah buat apa? Tengah diri ke duduk? Duduk. Okay, jadi dia Alhamdulillah. Okay, jadi dia tengah duduk. Bila dia tengah duduk, je kita try lah cari perkataan duduk ke ataupun yang ada kaitan dengan kelas. Kelas dalam bahasa Arab apa tadi? Faslun. Faslun. Cuba cari kat sini perkataan faslun. Ada tak? Zabat ummi lah su' tak ada. Yajlisu Muhammad fil fas. Ni dia fas. Fas maksudnya kelas. Jadi ni lah ayat yang sesuai untuk gambar 32 ni. Dan satu lagi, yajlisu. Yajlisu ni, ni kan perbuatan ataupun fi'il. Jadi kita cari kat sini. Yajlisu maksud dia apa? Yajlisu maksudnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu maksudnya duduk. Okey dah, sesuai betul lah tu. Yajlisu, duduk Muhammad di kelas. Duduk Muhammad di kelas. Jadi apa tu ayat kotak kedua sesuai untuk gambar 32. Kotak yang kedua sesuai untuk gambar yang ke-32. Jadi salin balik ayat tersebut dekat bawah ni. Yajlisu Muhammad fil fas. Pelan-pelan salin Sebenarnya bahasa Arab ni senang. Kalau kamu tahu dia punya cara dia nak buat. Cara nak menjawab dia. Dah salin kalam. Lajunya bagus. Okey. Ada yang belum? Terus tahu dah jawapan dia satu. Okey, tak apa. Sudah terbocorkan jawapan. Okey, tak apa. Bagus. Okey, sambung seterusnya. Gambar yang ke-33. Jadi gambar 33 ni kita tengok sama-sama, tengok betul-betul. Okay, rasanya gambar 33 ni orang perempuan ni kat mana? Perempuan dengan pakcik ni dekat mana? Macam dekat pasar kan? Okay, betul. Dekat pasar kan. Jadi yang pastinya gambar 33 ni berkenaan seorang perempuan sedang pergi pasar. Okay, jadi kita tengok pasar dalam bahasa Arab. Pasar dalam bahasa Arab. Makan sekolah, madrasah, pasar, suk. Pasar, suk. Jadi cari kat sini. Mana ada perkataan suk kan? Ni kan suk. Suk. Zahabat ummi. Zahabat tadi kita tahu maksud dia pergi kan? Pergi ummi. Betul lah, sesuai lah sebab ni gambar perempuan. Lain lah kalau letak gambar lelaki kan? Gambar lelaki tu abah. Gambar perempuan sesuai lah kata-kata ummi, ibu. Pergi ibu ke pasar. Jadi sesuai ayatnya. Kotak yang satu ni ayat dia sesuai untuk gambar yang ke-33. Jadi salin balik dekat sini. Okay, saya akan bantu kamu untuk tulis jawapan dia. Okay, tak apa, pelan-pelan. Okay, yang lain tu try jawab. Zahabat ummi ila suq. Hazim dah? Yang lain dah? Okay, tak apa, pelan-pelan. Dah. Hazim dah ke? Okay, tak apa.
Dah, okay, Alhamdulillah. Saya harapkan yang lain pun sama juga. Dah salin jawapan dia. Okay, kita teruskan kepada soalan 34. Okay, soalan 34 ada gambar seorang lelaki dia sedang menunggang apa ni? Basikal kan? Dia tengah menunggang basikal. Okay, jadi kita carilah mana perkataan yang clue-clue dia basikal kan. Okay, so ni dah guna dah. Ya Jisu Muhammad ni dah guna dah. Al-waladu yuhibbu rukub ad-darajah. Darajah ni maksud dia apa? Darajah. Darajah maksudnya basikal. Jadi sesuailah ayat ni. Yuhibbu tu maksud dia apa? Tengok yuhibbu tu adalah fi'il, kata kerja. Yuhibbu ataupun ahabba, yuhibbu. Alhamdulillah. Ahabba ataupun yuhibbu maksudnya menyukai. Menyukai. Anak lelaki menyukai menunggang basikal. Maksudnya anak lelaki ni ataupun sukalah anak lelaki ni menunggang basikal. Itu maksud ayat dia. Okey. Jadi tulislah balik ayat dekat bawah. Al-waladu yuhibbu rukub ad-darajat. Suka anak lelaki menunggang basikal. Dalam bahasa Arab ayat dia ni sikit, lain-lain sikit. Beza. Dah ke Salim? Okey. Okey, yang pastinya 35 ni, sikit lagi lah. 35 ni gambar orang tengah mandi. Yang tinggal tu je lah. Yang tinggal tu je lah jawapan dia. Yaksilu ni maksud dia apa? Yaksilu, ghosala. Yaksilu, ghosala maksudnya mandi, mencuci ni. Perkataan je, saya besarkan sikit. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu maksudnya mencuci ataupun mandi. Dia boleh kata mencuci, boleh kata mandi. Jadi yang tinggal kat sini sesuailah yaghsilu Yusuf fi dauratul miyah. Dauratul miyah tadi kita jumpa tandas kan. Sesuailah. Mandi Yusuf di tandas. Selesailah kita untuk Latih to be hari ni. Untuk pembelajaran ni kita akan sambung yang pastinya pembelajaran Latih to be esok untuk esok pula. Okay. So yang ni kita akan buat esok lah. Okay. Itu saja. Ada apa-apa soalan tak untuk tajuk kita hari ni? Tak ada. Okay. Alhamdulillah kalau contoh ada masalah, boleh je. Jangan segan-segan untuk mesej Ustazah. Selesai yang pastinya kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Okay. Assalamualaikum semua. Okay.